Daerah Kinabatangan kembali menjadi tumpuan apabila Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan pelaksanaan pilihan raya kecil Parlimen P187 Kinabatangan dan Dewan Undangan Negeri N58 Lamak 24 Januari ini. PRK diadakan susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi selepas pemergian penyandangnya, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin pada 5 Disember tahun lalu. Perkongsian lanjut bersama Salih Jikri. PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak bukan sekadar pengisian kekosongan kerusi. Sebaliknya dilihat sebagai ujian awal lanskap politik Sabah pasca PRN, khususnya dalam menilai realiti kerjasama politik di peringkat negeri. Sebenarnya adalah satu model kerajaan perpaduan peringkat negeri Sabah, di mana ia sudah tentu akan memperlihatkan status sebenar kerajaan perpaduan yang wujud di peringkat negeri. Katakanlah keputusan di PRK Lamak dan juga Kinabatangan ini nanti adalah status quo, maka barangkali sedikit sebanyak itu adalah satu petunjuk kecil bahawa komuniti masyarakat Sabah yang di sana mereka merestui bahawa dalam usaha kita untuk membangunkan Sabah ini sebenarnya perlu ada kerjasama yang erat di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Kempen pilihan raya pula dijangka memberi tumpuan kepada isu pembangunan luar bandar. Di akar umbi, pengundi sebelah suara mahukan calon yang dekat dengan rakyat dan mampu menunaikan janji pembangunan. Harapan saya untuk calon pemimpin periode ke depan ni dapat menjayakan lagi lah, memajukan lagi dalam bidang pembangunan di Kinabatangan ni. Pan kakak, jika menang calon apa yang kami pilih, menepati janji dan apa yang kami minta, diorang tepati. 1,106 petugas SPR ditugaskan dengan sokongan 30 bot dan 2 helikopter selain pelan kontingensi berdepan risiko banjir. Kiranya melibatkan bencana, terutamanya banjir, kita akan ada kontingensi lainlah, terutamanya bahagian pengangkutan logistik. Kita akan menggunakan bot lah. SPR menetapkan hari penamaan calon pada 10 Januari, undi awal pada 20 Januari dan hari pengundian pada 24 Januari 2026. Seramai 48,722 pemilih berdaftar termasuk 196 anggota polis akan menentukan wakil rakyat baharu. Salih Jikri, RTM. Dan bagi mengetahui suasana semasa penamaan calon bagi Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak, kita bersama Salih Jikri di Pusat Penamaan Calon Dewan Seri Lamak. Teruskan Saleh. Terima kasih Syarizam. Saya kini berada di Pusat Penamaan Calon Pilihan Raya Kecil Parlimen P187 Kinabatangan dan Dewan Undangan Negeri N58 Lamak di Dewan Seri Lamak Kinabatangan, dan proses penamaan calon akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi ini, dan petugas SPR siap sedia ketika ini untuk menerima borang-borang pencalonan dari calon-calon yang bertanding seawal pukul 8 pagi nanti. Dan suasana di sekitar pusat penamaan calon ini tenang dan terkawal. Pasukan keselamatan kita juga sudah bersiap sedia sejak pukul 6 pagi tadi untuk memastikan kelancaran proses penamaan calon ini berjalan dengan lancar. Dan pilihan raya kecil Parlimen P187 Kinabatangan dan Dun N58 Lamak ini diadakan susulan penyandangnya Datuk Seri Allahyarham Datuk Seri Bung Mokhtar Radin meninggal dunia pada 5 Disember lalu. Dan proses penamaan calon ini merupakan penentu awal bagi calon-calon yang bertanding dalam tempoh kempen 2 minggu diadakan sebelum hari pengundian pada 24 Januari ini. Dan SPR juga turut mengingatkan semua pihak yang terlibat agar dapat mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
ditetapkan, termasuklah tata cara berkempen agar memastikan proses pencalonan ini dapat dilaksanakan adil, terus dan seksama. Dan ATM juga akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa sepanjang pilihan raya kecil Parlimen P187 Kinabatangan dan N58 Lamang ini dari semasa ke semasa bermula dengan proses penerimaan calon ini. Kembali bersama Syarizam di studio, silakan. Baik, terima kasih Saleh. Barisan Nasional BN tidak mengambil mudah saingan yang bakal dihadapi pada PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, ia susulan terdapat calon dikenali diketengahkan parti lain pada kedua-dua PRK berkenaan, walaupun yakin BN mempunyai kelebihan. Kami bukan ingin meraih undi simpati atas kematian, tetapi saya kira tidak ada gunanya untuk kita menukar kepada parti lain kerana yang sudah menang ialah Parti Barisan Nasional di dua-dua tempat, di Lamak dan juga Kinabatangan. Datuk Dr. Ahmad Maslan ditemui media selepas lawatan kerja di pakej kerja 25 projek Lebuhraya Pan Borneo di Kinabatangan. Anak kepada Allahyarham Datuk Seri Panglima Bung Mokhtaruddin, Muhammad Naim Kurniawan, telah dinamakan sebagai calon mewakili BN bagi kerusi Parlimen Kinabatangan. Manakala Muhammad Ismail Ayub atau dikenali Miha dipertaruhkan di Dun Lamak. Perkembangan banjir di Beaufort dan Tawau, jumlah penduduk terjejas berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS menurun setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, penduduk terjejas banjir di Beaufort menurun kepada 358 orang daripada 132 keluarga. Dua PPS masih dibuka iaitu PPK Selagon dan PPS Dewan Seri Dayang Shah Bandar, manakala PPS Dewan Residensi Prima Woodford Estate ditutup pukul 5 petang. Di Tawau, kekal 95 orang daripada 20 keluarga berlindung di PPS Masjid Al-Mukarramah. 12 kampung terjejas, masing-masing 11 kampung di Beaufort dan 1 kampung di Tawau. Pelbagai usaha dilaksanakan bagi membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah dan menstabilkan harga getah. Pengurusi Risda Manzri Nasib berkata ia termasuklah menjalin kerjasama strategik bersama Lembaga Industri Getah Sabah LIGS. Kita cuba untuk mengadakan kolaborasi yang lebih strategik dengan pihak LIGS supaya boleh menyeimbangkan produktiviti dan juga hasil pembelian getah inilah supaya kita boleh bantu meningkatkan harga. Kita memang berikhtiar juga untuk mengadakan depo berteknologi tinggi di Sabah ini. Risda melaksanakan 2 inisiatif iaitu menjadi pembeli getah utama bagi membantu menstabilkan dan meningkatkan harga pasaran serta mengadakan kajian bersama universiti tempatan untuk menjadikan getah sebagai sumber bahan alternatif pada masa hadapan. Manzri menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan bakul makanan dan tangki air sumbangan Yayasan Risda kepada pekebun kecil Risda di Kinabatangan. Sumbangan ini merupakan CSR Risda membantu pekebun kecil tinggal di luar bandar yang sering berdepan masalah tekanan air. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif komited memperbaiki sebarang kelemahan melibatkan fasiliti sukan di Sabah. Menterinya, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata ia bagi memastikan kemudahan yang selesa dan berkualiti kepada para atlet sekaligus meningkatkan prestasi sukan negeri. Saya telah meminta pengurus Lembaga Sukan Negeri yang bertanggungjawab ke atas semua fasiliti-fasiliti sukan yang ada di Sabah ini untuk melihat aduan ini dan membuat laporan segera kepada saya supaya pihak kementerian dapat melakukan tindakan yang sewajarnya. Mengulas mengenai isu Dewan Gimnastik Kompleks Sukan Likas yang tular baru-baru ini, Datuk Nizam menghargai tindakan masyarakat yang menjadi mata dan telinga kerajaan dalam menyalurkan maklumat demi kebaikan bersama. Datuk Nizam ditemui media di Kota Kinabalu. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina.
Salam Malaysia Madani.